Selamat pagi ya, kita bertemu lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya, mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan sebelum kita memperkenalkan topik ataupun isu yang akan kita bincangkan hari ini, dan juga memperkenalkan tetamu-tetamu yang akan menemani saya sepanjang lebih kurang 1 jam ini, kami di ruang bicara bernama TV ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri yang ke-9 kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kami juga difahamkan bahawa istiadat menandatangani surat tata cara pelantikan dan juga upacara angkat sumpah akan berlangsung esok di Istana Negara. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah mencari Malaysia yang lebih baik. Jadi mungkin dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9 ini, mungkin rakyat Malaysia boleh mengharapkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang lebih hebat dalam usaha kita untuk mencari Malaysia yang lebih baik. Baiklah, 3 tetamu yang cukup hebat sebenarnya sudah pun bersiap sedia dan kita akan hubungi nanti melalui kemudahan StreamYard. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, iaitu pensyarah sosiologi politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM yang sudah pun bersiap sedia bersama kita. Kita juga ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani yang merupakan Profesor Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM. Itu dia wajah yang mungkin sering kita lihat sebenarnya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat kembali semula kepada seorang lagi tetamu yang lama sebenarnya tidak bersama kita. Jadi terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Koo Ying Hui yang merupakan Ketua Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya. Baiklah, ini topik sebenarnya yang menjadi perbincangan rakyat Malaysia ketika inilah pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Pelbagai pandangan dan juga pendapat telah mula dilontarkan di luar sana di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Tapi mungkin bagi Prof Siva sendiri, pandangan Dr. Siva sendiri, apakah dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini ianya mungkin dijangkakan ataupun diharapkan akan memberi satu dimensi yang lebih hebat sebenarnya dalam senario politik negara, terutamanya ketika ini bila kita bercakap tentang politik yang agak kucar-kacir dan sebagainya. Pandangan Dr. Siva. Terima kasih Syukawi. Dalam masa 3 tahun kita telah melihat perubahan kerajaan 3 kali. Daripada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, yang ni saya tidak tahu sama ada kerajaannya adalah Barisan Perikatan Nasional apabila Perdana Menterinya datang dari Barisan Nasional. Bermakna dalam jangka masa 3 tahun itu kita sudah pasti kita telah melihat pasang surutnya ada zaman kecemerlangan, kegemilangan. Dan kali ini yang penting adalah sejauh manakah dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri akan membawa satu perubahan yang besar dari sudut politik. Mampukah dia meredakan suhu yang mendidih? Apakah kita mampu untuk melihat satu perubahan yang besar dari sudut pemikiran dan juga budaya politik yang perlu kita hentikan? Kerana dalam konteks pemilihan atau pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri, kita harus ingat yang memberikan sokongan 114, bakinya adalah bersama dengan Blok Pembangkang. Sejauh manakah dalam konteks ini cabaran paling utama adalah perlu mantapkan Barisan Nasional kerana persengketaan dalam Barisan Nasional juga jelas sebelum peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mampukah itu juga diperbaiki? Yang kedua adalah mampukah perkasakan Perikatan Nasional kerana hubungan di dalam Perikatan Nasional itu juga jurang yang besar, khususnya hubungan di antara parti-parti Perikatan Nasional dengan UMNO yang mesra kepada Perikatan Nasional. Dan yang ketiga saya rasa yang penting adalah sudah tiba masanya kerajaan ini memikirkan bagaimana untuk perkukuhkan hubungan dengan pembangkang, kerana dengan tidak ada majoriti yang besar, sudah pasti sumbangan yang boleh diberikan itu saya rasakan signifikan. Apatah lagi tumpuan selepas ini bukan lagi berkaitan dengan politik harapnya, tetapi mengurus krisis. Kita memerlukan kepakaran, pemikiran, idea percambahan dan juga dari sudut sumbangsaran. Mampukah itu dilakukan supaya kita bawa satu anjakan baru? Tidak ada yang menang semuanya, tidak ada yang kalah semuanya. Kalau dilihat dari perspektif itu, saya percaya hubungan itu perlu diperkukuhkan. Walaupun akan ada seorang Perdana Menteri dengan kabinetnya, apakah kita mampu ada satu majlis gerakan pemulihan negara yang turut membabitkan pembangkang dengan bilangan yang lebih besar, mungkin 50%, supaya ia mengimbangi kedudukan
dan juga tumpuan kita selepas ini sewajarnya adalah usaha untuk menangani pandemik secara menyeluruh, komprehensif, bersama dengan juga isu ekonomi dan juga isu sosial. Jika itu dapat dilakukan, maka kita akan mampu melihat ketika undi percaya dibawa, tidak lagi wujud persoalan sama ada beliau mampu untuk mendapatkannya atau tidak. Okey. Baik, kita juga ingin dapatkan pandangan daripada Profesor Azizuddin juga. Ini pun sesuatu perkembangan yang menarik sebenarnya. Malah pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencatatkan satu sejarah yang agak menarik juga dalam senario politik Malaysia. Buat pertama kalinya seseorang yang tidak memegang jawatan presiden dalam parti politik dilantik sebagai Perdana Menteri. Tetapi mungkin itu tidak akan memberi impak. Tetapi in terms of personality, dari segi kepribadian Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, apakah Azizuddin merasakan bahawa dia mungkin mempunyai karisma, mempunyai karakter untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang dapat diterima oleh rakyat? Itu yang lebih penting sebenarnya, Azizuddin. Ya, terima kasih Syakawi. Saya rasa mungkin Datuk Seri Ismail Sabri juga dia pun terkejut sebab beliau baru saja dilantik jadi Timbalan Perdana Menteri dan terus tak sampai sebulan jadi Perdana Menteri. Itu pun satu yang menarik lah kita lihat. Tak pernah tahulah kalau ada di negara lain berlaku sebegini. Tapi telah berlaku di Malaysia, satu uniknya di Malaysia lah. Dan dari segi dari segi dia katakan tadi beliau juga bukan presiden parti atau ketua parti kan. Yang mana sebenarnya beliau adalah orang kedua. Orang yang pertama sebenarnya Tun Dr. Mahathir. Beliau pengurusi bersatu ketika menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi dalam konteks ini sebenarnya satu cabaran besarlah sebagai seorang yang bukan ketua parti dan terpaksa menguruskan hubungan parti yang kita tahu agak bergolak sedikit sebelum ini. Yang mana beliau terpaksa berurusan dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, dan juga Presiden PAS Tuan Guru Haji Adi Awang dan presiden parti-parti yang lain lah, DPS sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa karakter beliau sebab beliau ni agak bersahaja dan lembut karakter dia dan pandai berdiplomasi dalam berbicara dengan sepanjang pemerhatian saya lah, sepanjang beliau dan juga beliau punya pengalaman yang sebenarnya luas jugalah, pegang beberapa portfolio kementerian. Saya rasa dia akan menggunakan kemampuan beliau lah untuk mencari jalan titik tengah lah untuk merapatkan hubungan terutamanya di kalangan parti-parti dalam Perikatan Nasional Barisan Nasional ini supaya keadaan lebih kukuh dan memastikan beliau dapat mentadbir dengan baik sebab kalau parti itu tidak stabil kita tidak mahulah ada drama lagi politik selepas ini dan saya rasa sudah cukup dan saya rasa pun mereka pun tidak mahu keadaan itu berlaku kerana rakyat sedang mematikan apa kerana yang dimainkan oleh Datuk Ismail Sabri, adakah dia mampu untuk mentadbir dengan baik Malaysia pada masa akan datang. Jadi itu yang saya rasa penting untuk beliau cari jalan untuk mentadbir Malaysia dengan cara yang terbaik. Okey, Dr. Koo, saya tahu bahawa anda lebih dekat sebenarnya dengan jiwa, dengan semangat anak-anak muda dan barangkali ialah dari segi analisis yang Dr. Koo dapat lihat dan lakukan. Apakah penerimaan anak muda terhadap senario politik semasa dan terutamanya dengan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ini? Apakah kita mencangkakan satu reaksi yang mungkin positif ataupun negatif dari kalangan anak-anak muda sendiri? Saya rasa dengan pengumuman tadi, dengan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang ke-9, kita nampak reaksi terhadap pengumuman ini bercampur aduk lah. Ada yang kecewa, ada yang rasa bagaimana dengan politik Malaysia ini sebab kita tahu masa 2018 kita rakyat Malaysia kita undi sekali tapi ni dah berkali-kali kita tukar kerajaan dan masih muka yang lebih kurang sama. Jadi saya rasa untuk anak muda mesti mereka mengharapkan aspirasi daripada segi anak muda dengan suara anak muda. Contohnya kalau kita lihat dengan protes yang berlaku kebelakangan ini, ada suara anak-anak muda yang mereka sebenarnya nak menuntut untuk bagaimana kerajaan nak menangani dengan masalah ekonomi dan COVID-19. Sebab kalau kita lihat hari ini,
kes hari ini paling tinggi yang dicatatkan oleh Malaysia. Jadi dengan pergolakan politik yang tidak stabil ini dan dengan Ismail Sabri yang berlaku pada saat ini, saya rasa yang pertama kali saya ingin tegaskan, undi percaya harus dibuat di sidang khas lah, Dewan Rakyat. Dan saya rasa kesilapan yang lepas yang berlaku, contohnya dengan parlimen yang tergantung dan sebagainya, harus memberikan ruang untuk pihak pembangkang juga untuk bahas dan sekaligus dengan mengambil kira suara anak-anak muda, terutama yang berada di jalanan. Kalau kita lihat dengan court order yang baru keluar hari dengan penangkapan terhadap peserta-peserta di vigil semalam dan sebagainya, saya rasa itu bukan starting yang bagus lah, dan saya harap Perdana Menteri yang baru ni boleh mengambil kira suara anak-anak muda kerana mereka sangat penting. Dan kita lihat undi 18 dan sebagainya, dan kita harus akui bahawa anak muda semua ini mereka mempunyai cara yang berbeza, dan tapi kalau kita lihat dengan ruang yang disediakan untuk mereka itu harus dibuka dengan secara lebih luas. Okey, baik. Kembali semula kepada Dr. Siva. Itu antara cabaran yang harus dihadapi oleh Perdana Menteri yang barulah. Kita bercakap tentang pandemik COVID-19, kita bercakap tentang situasi ekonomi, tetapi cabaran yang pastinya akan menjadi sesuatu yang cukup mencabar ialah untuk pembentukan satu barisan kabinet yang boleh diterima dan memuaskan hati semua, bukan saja parti-parti dalam komponen Perikatan Nasional, tetapi yang lebih penting ialah untuk memberi kepuasan dan juga rasa puas hati kepada rakyat. Jadi bagaimana anda melihat, apakah ini satu cabaran yang cukup besar kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebenarnya, pembentukan barisan kabinet? Tak, saya rasakan begini ya, apabila undinya nipis 114, sudah pasti ramai yang mahu apa saja sokongan diberikan itu diterjemahkan dalam bentuk ganjaran, misalnya mungkin pangkat, kedudukan, jawatan. Tetapi dalam konteks ini saya rasa apabila beliau sendiri pernah berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukankah perlu melihat perubahan dilakukan, melihat kepada kritikan yang pernah diberikan kepada kabinet tersebut. Kabinet itu terlalu besar. Barangkali sudah tiba masanya kita kecilkan kabinet. Kabinet itu mestilah memberi tumpuan kepada mengurus krisis dengan menggunakan kepakaran, dengan menggunakan kewibawaan, dengan menggunakan ketokohan dalam kalangan yang ada, supaya dari awal dilihat membentuk penjenamaan imej yang jelas, yang boleh diterima dan juga diiktiraf oleh masyarakat luar. Itu penting kerana pada hari pertama lagi, saya rasakan penanda arasnya adalah sejauh manakah mampu untuk membina satu pasukan yang mantap, yang peka kepada persekitaran, yang mampu untuk selesakan rakyat, yang mampu untuk sejahterakan rakyat, yang mampu untuk sihatkan rakyat. Bermakna ketiga-tiga perkara ini harus menjadi tumpuan di dalam agenda beliau, dan itu hanya boleh dilakukan dengan kabinet yang kecil, yang saya rasakan berkualiti dan tidak memerlukan kuantiti. Waktu yang sama, saya rasakan apa yang diperlukan adalah satu pasukan ataupun satu majlis gerakan pemulihan negara yang ampuh. Dan di sini saya rasakan apa yang boleh dibawa adalah kesemua blok yang telah menyokong ataupun yang tidak menyokong. Kedua-duanya. Kita harus boleh bersetuju, dalam tidak bersetuju, ia harus bersifat konsultatif, bersifat untuk mencari konsensus. Kenapa tidak digunakan ruang majlis gerakan pemulihan negara untuk membawa kesemua yang ada, menggerakkan usaha untuk mengurus krisis ini. Dan saya percaya itu boleh dilakukan. Ianya mirip kepada bagaimana kita berhadapan dengan Mageran dulu, 13 Mei 1969, 3 hari selepas pilihan raya yang ketiga, kita telah berhadapan dengan kerusuhan perkauman, perintah berkurung, darurat diperkenalkan, dan akhirnya kita melihat kabinet kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, tetapi Mageran diketuai oleh Tun Abdul Razak. Apakah kita memerlukan formula seperti itu untuk bergerak ke hadapan? Dan jika itu berlaku, saya percaya itu adalah satu anjakan baru dalam pembudayaan politik tanah air. Mungkin di situ kita bawa 50% pembangkang, 50% wakil-wakil kerajaan duduk semeja, bermusyawarah, berbincang, dan juga melakukan gencatan politik. Kerana saya rasakan kita memerlukan kontrak politik baru. Kontrak politik baru ini adalah bukan lagi bersifat pembunuhan karakter, politik dendam, politik pendominasian, politik pendaungan. Tidak. Kita mahu melihat pada usaha ke arah mungkin amalan politik yang lebih jelas, iaitu meningkatkan
idea, pemikiran, politik yang berteraskan kepada pendemokrasian, politik yang berteraskan kepada moral, politik berhemah, saya percaya itu boleh dilakukan. Dan jika itu dapat dilakukan, maka kita dapat perkasakan kedudukan komuniti ataupun masyarakat itu sendiri. Dan dalam konteks inilah kontrak politik baru ini harus menjadi cerminan kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kalau dibawa ke semuanya, saya rasa ia memenuhi tuntutan ataupun nasihat titah ke bawah duli dalam beberapa warkah baginda. Dan kedua, ia juga akan membolehkan kita meredakan suhu yang telah sekian lama tidak sampai ke penghujungnya. Dan kalau dibawa undi percaya nanti, kesemuanya sudah pun bersetuju dalam proses ini, mahu bersama walaupun kalah, yang kalah itu tidak dipinggirkan tapi dibawa bersama, yang menang harus juga diberikan ruang. Dalam konteks ini saya rasa kita berada dalam ruang yang luar biasa. Jadi kita memerlukan satu formula yang luar biasa, tanggungjawab yang luar biasa, pemikiran yang luar biasa, harapan yang luar biasa. Dan harus dilihat juga tanggungjawab itu bukan satu anugerah, kepimpinan itu bukannya satu anugerah tapi satu tanggungjawab. Jadi tanggungjawab itu juga akan datang dengan pendekatan yang luar biasa, dan saya percaya itu boleh dilakukan jika sekiranya kesemuanya mengedepikan kepentingan mereka, tapi mampukah dilakukannya? Mungkin barangkali secara realitinya kita akan berhadapan dengan polemik dan dilema yang berterusan. Tidak mustahil jika kita mengambil kira kedudukan hari ini, apakah kita mahu sekali lagi berhadapan dengan kedudukan kehilangan seorang lagi Perdana Menteri sebelum pilihan raya. Dan semua itu harus dilihat agar kematangan berpolitik jelas. Orang ramai sedang perhatikan, seperti kata Azizuddin tadi, masyarakat hari ini berinformasi, masyarakat hari ini tahu apa yang sedang berlaku. Seperti yang katakan oleh Dr. Koo tadi, anak muda juga mahukan satu yang sejiwa dengan mereka. Mereka juga dah muak, bosan, kecewa dengan apa yang sedang berlaku. Barangkali dengan perubahan kepimpinan hari ini memberikan keabsahan, legitimasi kepada kedudukan tersebut, kita mungkin boleh keluar daripada kebuntuan politik dengan keanehan politik yang telah berlaku beberapa hari lepas. Okey, keanehan politik, satu istilah yang menarik. Saya juga nak dapat pandangan daripada Prof Azizuddin juga berkaitan dengan pembentukan barisan kabinet yang baru. Kalau kita masih ingat lagi Prof Azizuddin, syarat yang diberikan oleh Parti Bersatu itu sesuatu yang perlu diberi perhatian juga sebenarnya ketika mereka memberi sokongan pada pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Mereka mahu supaya membentuk sebuah kerajaan yang bersih dan berintegriti, dan mereka juga meletakkan syarat bahawa ahli-ahli parlimen dari kluster mahkamah dan mempunyai kes yang masih berjalan tidak dibawa masuk dalam barisan kabinet. Jadi apakah ini merupakan satu perkara juga yang perlu diberi perhatian dengan begitu serius sekali oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Saya rasakan bahawa memang itu satu yang penting dan perlu diambil perhatian sebab sokongan yang diberikan oleh Parti Bersatu itu adalah sokongan bersyarat dan malam ini akan diadakan mesyuarat MKT UMNO untuk membincangkan tentang hal itu dan saya rasa kita kena tunggulah apa reaksi pada UMNO. Tapi saya rasa pandangan yang dikemukakan oleh Parti Bersatu itu ada pandangan yang normal yang sebelum ini juga ada disebutlah oleh Pelajar Perikatan Nasional sebelum ini yang mana dan dipatuhi sebenarnya oleh UMNO yang mana Datuk Zahid Hamidi yang ada kes mahkamah tidak dilantik untuk apa jawatan, juga Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dilantik. Jadi saya rasa peringatan biasalah bagi saya yang dilontarkan kepada parti UMNO yang kali ini mengetuai kerajaan. Cuma saya rasa yang menarik ialah kita kena perhatikan apa yang UMNO sedang rancangkan sekarang sebab kalau kita lihat hujah-hujah kan daripada parti UMNO, mereka ada banyak perancangan sebenarnya untuk membentuk kerajaan yang bagaimana. Ada pandangan yang dikemukakan oleh Datuk Johari misalnya supaya wujudkan kerajaan perpaduan. Jadi kerajaan perpaduan ni bentuknya bagaimana, adakah bersama dengan pembangkang atau tidak. Itu satu persoalan yang menarik perlu dihuraikan oleh UMNO. Ada juga pandangan untuk mengatakan kerajaan kali ini mestilah kerajaan interim sementara sehingga menunggu PRU akan datang. Jadi adakah ini juga interim atau tidak? Jadi itu pun perlu dijelaskan. Dan yang seterusnya ada pandangan tentang war kabinet. Hanya memberi fokus kepada penyelesaian isu COVID-19 dan juga isu isu ekonomi. Jadi kalau war kabinet yang diimpikan, saya rasa harus dikecilkan barisan kabinet tersebut
Hanya kabinet-kabinet yang penting saja akan diberikan tumpuan untuk dilantik menteri untuk menggalas tugas-tugas tersebut lah. Jadi kalau macam saya lah daripada bidang pekerjaan tinggi jadi kalau boleh saya tak mahu melihat lah Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pekerjaan Tinggi digabungkan semula kalau boleh diasingkan sebab dua ini adalah kementerian yang sangat penting untuk negara juga dan masing-masing terkesan dengan COVID-19 jadi kalau boleh pun saya mahukan Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad kekal sebagai menteri juga kerana beliau terpaksa meletak jawatan baru-baru ini kerana krisis yang timbul jadi maksudnya tugas beliau belum selesai lagi. Beliau harus menampung tugas yang harus diteruskan oleh beliau untuk setahun akan datang lah sebelum pilihan raya umum mungkin akan datang. Jadi dalam konteks ini banyak persoalan yang perlu dijelaskan, bentuk pentadbiran, bentuk pengurusan yang ini dilaksanakan oleh UMNO itu sendiri dan kerajaan BN Perikatan ini sendiri yang perlu dijawab dan perlu dijawab segeralah sebelum pembentukan kabinet yang akan dilaksanakan. Mungkin saya rasa dalam masa terdekat, mungkin minggu depan kita dah tahu dah senarai kabinet yang akan disenaraikan itu. Okey, kita adil kalau kita dapat juga pandangan daripada Dr. Khoo sendiri dalam isu pembentukan kabinet ini. Tentulah kita mengharapkan bahawa mungkin akan ada muka-muka baru sebenarnya yang diketengahkan dalam kabinet. Mungkin juga generasi muda, anak-anak muda juga mungkin harus diberi peluang dan juga ruang untuk berada dalam barisan kabinet. Tetapi itu mungkin agak sukar untuk dijadikan sebagainya, tetapi tidak mustahil sebenarnya. Jadi harapan Dr. Khoo sendiri mewakili generasi anak muda. Apakah Dr. Khoo juga mengharapkan bahawa mungkin kalau tidak kita hanya menggunakan tokoh-tokoh yang sama, mungkin hanya bertukar kementerian, tetapi muka yang sama dari masa ke semasa, itu pun kadang-kadang memberikan sedikit kesan yang tidak begitu positif kepada rakyat kita. Jadi nasihat dan juga pandangan Dr. Khoo dalam persoalan ini. Ya, kalau sekiranya boleh memang saya rasa kita kena tukar wajah-wajah lah kalau di kabinet sebab walaupun memang ada hujah yang kata orang muda mungkinnya tidak cukup pengalaman dan sebagainya, tapi saya rasa kalau sekiranya peluang tidak diberi perubahan tidak akan terjadi dan saya rasa peluang itu seharusnya diberi. Tapi dengan masih ada banyak lagi persoalan dan kita tidak pasti kabinet mana yang corak-coraknya akan terjadi tapi saya rasa yang paling penting adalah saya ingin menekankan bahawa pembaharuan institusi dan governance yang sudah tergendala selama ni harus diteruskan dengan cara yang lebih sistematik sebab satu yang saya perhatikan adalah setiap kali kita tukar kerajaan kita akan pada masa sekarang ni ini kita tukar Perdana Menteri, selalu ada polisi yang baru, ada benda-benda yang baru dan tiada kesinambungan. Dan saya rasa benda-benda itu kalau ada yang sebelum ni sudah ada pelan-pelan yang bagus itu saya rasa harus diteruskan dan juga diperbaiki dan bukannya setiap kali disebabkan nak menunjukkan sesuatu perubahan berlaku dan kita harus rombak segala-galanya. Saya rasa benda-benda tu harus diambil perhatian sebab saya rasa kalau kita lihat pelan-pelan yang ada dekat Malaysia ni, kita banyak pelan-pelan yang hanya jalan separuh jalan je. Contohnya sebelum ni masa Tan Sri Muhyiddin kita ada Shared Vision 2030 dan sebagainya, itu kesinambungan daripada masa zaman Tun Dr. Mahathir. So kalau boleh benda-benda ni harus terus dijalankan sebab kita pun sedang dalam implementasi untuk SDGs dan sebagainya. Jadi contohnya dan saya rasa yang lagi penting adalah tentang rancangan terhadap bagaimana kita nak menangani COVID-19 dengan mengukuhkan dan menyembuhkan ekonomi kita yang sudah agak larat dan kalau kita lihat dengan protes even daripada doktor kontrak, saya rasa benda-benda itu adalah sangat alert lah, sepatutnya benda-benda itu tidak akan terjadi dan saya rasa tidak kisah kalau yang untuk kabinet ni sebagai interim ke apa, tapi sekarang ni adalah saat yang sangat kritikal. So setiap hari itu memang sangat kritikal dan saya rasa benda-benda ini yang kabinet baru harus ambil kira. Dan saya rasa suara pembangkang itu mesti harus diintegrasikan dan tidak harus dipinggirkan seperti yang sebelum yang berlaku.
Okey, Dr. Koo menyebut tentang saat yang kritikal dan kita memerlukan sebenarnya Prof. Siva kesinambungan kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Dan kita tahu kita masih lagi berjuang sebenarnya untuk menentang pandemik COVID-19 ini. Kita masih lagi terpaksa menghadapi satu situasi ekonomi yang tidak menentu dan penuh cabaran sebenarnya. Jadi apakah anda yakin Prof. Siva bahawa program-program yang disusun atau oleh kerajaan ketika yang lalu itu seharusnya diteruskan? Kita bercakap tentang pakej-pakej rangsangan ekonomi misalnya, kita bercakap tentang program pemulihan negara misalnya. Jadi apakah semua itu harus diteruskan? Mungkin dari aspek yang berbeza, tak tahulah kalau bertukar menteri ke atau bertukar portfolio dan sebagainya, apakah ianya akan memberi kesan ataupun terkesan sebenarnya nanti? Ya, saya rasakan bahawa walaupun Perdana Menteri berubah, itu tidak bermakna kita harus mengubah segala-galanya. Ada dasar yang boleh kita teruskan, penambahbaikan boleh dilakukan, apatah lagi kita mempunyai sistem penjawatan awam yang cukup baik. Kewibawaan mereka itu harus kita hargai dan juga pertahankan. Malahan ketika ketiadaan kabinet beberapa hari ini pun mereka juga yang menjalankan tanggungjawab tersebut. Bermakna apabila menteri baru hadir, tidak bermakna menteri itu harus datang untuk membina satu legasi ataupun cuba membawa dasar-dasar baru, kerana ruang yang ada mungkin untuk sementara waktu saja. Jadi bagaimanakah untuk menggunakan ruang ini untuk memastikan kita mampu untuk mengurus krisis yang besar. Krisis nasional kita adalah pandemik COVID-19 dan waktu yang sama kita haruslah tangani isu-isu yang berkaitan dengan soal ekonomi. Begitu juga dengan soal sosial, kemurungan, soal psikologi, soal psikik orang ramai yang sekarang ini saya rasakan berada dalam keadaan yang tidak menentu dan juga tidak stabil. Kesemua itu harus diberikan keutamaan daripada perkara-perkara lain. Sebab itu saya cadangkan tadi, kabinet kecil, kabinet ada kepakaran, kabinet yang mampu untuk mengurus krisis secara berterusan. Ia haruslah disokong oleh sistem penjawatan yang ada, penjawat awam yang saya rasakan bagus, dan kalau boleh, kalau nak bawa sekalipun, biarlah ia dimasukkan di bawah pelan pemulihan negara yang saya rasakan penting untuk kita halusi semula, teliti semula. Malahan kalau kita perhatikan, KJ telah menjalankan tanggungjawab besar ketika usaha membawa vaksinasi ini ke satu tahap yang lebih baik. Jadi apakah kita harus melihat pemimpin seperti itu yang saya rasakan lasak, muda dan juga beribawa, ada pemikiran baru yang boleh ditonjolkan. Barangkali ini antara perkara yang harus kita tonjolkan. Bermakna kerajaan haruslah merangkumi bukan sekadar kepentingan politik tetapi kepentingan yang melangkaui politik. Walaupun kita tahu Perdana Menteri harus menggerakkan percaturan politik kerana kedudukan beliau juga hadir kerana soal politik, tetapi selepas pelantikan ini saya harap beliau mampu untuk meyakinkan yang lain bahawa agenda yang lebih besar adalah bukan untuk menjatuhkan beliau sebaik saja beliau mengangkat sumpah, kerana akan ada satu lagi kelompok yang saya rasa sudah bersedia untuk merebut kuasa, memandangkan bilangan kerusi itu tidak jurang yang tidak besar. Jadi yakinkan ke semua pihak bahawa kita harus bersama. Jadi itulah tanggungjawab beban yang saya rasakan cukup besar untuk memastikan kesinambungan kepimpinan. Apatah lagi beliau berada dalam kerajaan Perikatan Nasional dari awal. Apakah kerajaan ini jika ada yang merasakan tidak boleh dikenali sebagai kerajaan Perikatan Nasional 2.0, namakan apa saja penjenamaannya. Tapi yang penting, jangan abaikan tanggungjawab ke atas rakyat. Jangan abaikan matlamat akhir kita, iaitu untuk membawa keluar masyarakat. Dan saya katakan tadi, ada 3 perkara yang boleh kita berikan keutamaan. Selesakan semula mereka. Kerana saya rasakan rakyat berada dalam kesukaran, rakyat berada dalam keadaan yang saya rasakan sukar untuk kita perjelaskan keselesaan yang bagaimana. Sudah pastilah dari segi kehidupan mereka, kedudukan mereka, barulah kita kaitkan dengan yang perkara kedua, kesejahteraan mereka. Bagaimana kita boleh timbulkan beberapa indikator yang mampu kita gunakan untuk pertingkatkan soal kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga, sihatkan mereka dari soal kesihatan. Janganlah kita abaikan soal kesihatan, apatah lagi frontliners kita sedang bergelut, tapi di sini kita bergelut dengan soal politik. Jika itu berpanjangan lagi, saya rasa masyarakat akan menghukum mereka dalam pilihan raya akan datang.
Bergelut dalam soal politik. Ini pun menarik sebenarnya, Prof. Azizuddin. Walaupun pengumuman telah pun dibuat pelantikan Sri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, tetapi saya teringat tentang titah dan juga seruan yang sentiasa dilakukan oleh Kuahuduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Ketuan Agong. Baginda mahu sebenarnya melihat bahawa selepas apa yang berlaku dalam senario politik semasa ini, kalau ianya dapat diselesaikan, kalau ianya dapat ditenteramkan, baginda mengharapkan bahawa semua parti politik akan dapat bekerjasama dalam usaha untuk membina semula satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu, membina semula, melihat semula kepada masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat secara keseluruhan. Tetapi dalam hati kecil Prof. Azizuddin, apakah selepas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, apakah masalah ataupun krisis politik ini akan berakhir, atau mungkin akan ada pula isu-isu lain yang akan dimainkan untuk memberi lagi cabaran kepada senario politik semasa? Jumlah kursi lah yang dimiliki oleh Perikatan Nasional 114 tapi mungkin akan jadi 115 lah kalau Tunku Razali Pak Hamzah menyertai semula dalam gabungan dalam Perikatan Nasional tersebut tapi dalam konteks jumlah majoriti yang kecil ni, kecenderungannya dilihat bahawa keadaan tidak stabil dalam kerajaan. Tapi sebenarnya tidak walaupun dilihat begitu, tapi tidak semestinya. Ia banyak bergantung pada interaksi dalam parti politik tersebut. Kalau mereka boleh bersama, boleh berkompromi, mereka boleh mencari jalan penyelesaian. Sebab banyak bukti negara-negara yang ada majoriti yang kecil tapi masih dapat mentadbir negara dengan baik dan stabil. Gambaran politik itu malah di UK ketika parti konservatif bersama dengan parti liberal demokrat bergabung, mereka boleh mentadbir sehinggalah tamat penggal. Jadi tidak ada masalah, walaupun ada masalah dalaman begitu tapi dapat diselesaikan secara baik. Jadi saya rasa ini perlu dilihat kembali oleh Parti Perikatan Nasional, Barisan Nasional untuk pastikan bahawa tidak akan berlaku krisis yang akan datang lagi. Dan ini telah diingati oleh Yang Ketuan Agong senantiasa malah kejahatan Istana Negara hari ini begitu lihat mengingatkan supaya dibentukkan kerajaan yang stabil. Jadi dalam konteks ini saya rasa kerajaan itu perlu bersama mencari jalan penyelesaian yang terbaik sesama mereka, dan yang harus beri fokus adalah untuk berkhidmat untuk rakyat yang sekarang ni sedang tagihlah untuk menyelesaikan isu COVID-19 dan isu ekonomi. Yang paling penting sekarang isu ekonomi sebab rakyat banyak sekarang dilihat berana lah dengan keadaan yang berlaku pada masa hari inilah. Dan dalam masa sama saya rasa berbalik pada isu pembangkang, apa peranan pembangkang boleh lakukan. Kita tak tahu apa model yang kita boleh ambil untuk melihat keadaan ini, tapi pembangkang boleh dibawa bersama untuk membantu sebenarnya. Kalau misalnya ditubuhkan seperti ada dicadangkan Majlis Pemulihan Negara MPN, boleh bekerjasama dengan kerajaan yang diketuai juga oleh Datuk Ismail Sabri untuk sebagai pengurusi, dan dia pun ada kuasa eksekutif untuk membuat keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan isu negara ni. Maksudnya semua sama ada kerajaan atau pembangkang bersama-sama menggembing tenaga untuk menyelesaikan isu secara bersama. Lupakan persengketaan buat sementara ni, kita selesaikan isu secara bersama. Dan tambahan saya lagi, dalam masa sama juga kita tahu bahawa ramai bijak pandai yang ada yang boleh menyumbangkan idea dan pandangan. Ini golongan bijak pandai, teknokrat ataupun akademik boleh juga dipanggil untuk bersama-sama untuk membantu kerajaan untuk tambah baikkan negara ini. Sebab saya rasa dalam era masa kini, saya berharapkan bahawa krisis politik kita dapat diselesaikan dan boleh kita beri fokus kepada krisis kesihatan dan krisis ekonomi pula. Jadi semua pihak kena digembling tenaga untuk ke arah itu. Dan kurangkan politiking, kalau boleh tak ada politiking masuk, fokuskan kepada isu yang mendesak ini. Kalau nak politiking balik, tunggu selepas kita mencapai immunity kelompok tu, 80% ke 100% ke dan mungkin pilihan raya akan datang lah baru kalau nak politiking lah. Sebab sekarang ni saya rasa rakyat, saya ni bercakap dalam konteks rakyat, rakyat dah fed up sebenarnya melihat politiking yang berlaku dalam kerajaan dan juga pembangkang lah bersaingan berebut kuasa dan rakyat nak lihat khidmat yang diberikan oleh kerajaan baru ni kepada rakyat. Jadi itu yang dipilih dan rakyat akan menilai kalau kerajaan ni perform dan Datuk Ismail Sabri perform, sudah semestinya rakyat akan menyokong mereka semula pada pilihan raya akan datang. Itu yang perlu diberikan perhatian.
Okey, satu harapan yang cukup tinggi sebenarnya dilontarkan oleh Azizuddin. Baik, mungkin kembali semula kepada Dr. Koo. Ini satu isu yang penting juga, Dr. Koo, ya. Kita tak dengar pun lagi suara dari pembangkang, khususnya daripada Dr. Sri Anwar Ibrahim sendiri. Tetapi sudah pun bertiup kabar-kabar angin. Kita harap ini tidak akan menjadi kenyataan lah. Mungkin mereka akan melakukan demonstrasi dan sebagainya. Dan polis sendiri pun telah mengeluarkan kenyataan hari ini. Saya terdengar tadi dalam berita, tidak membenarkan sebarang perhimpunan diadakan di mana-mana, sekalipun terutama di sekitar Kuala Lumpur ini. Jadi apakah ini sekali lagi demonstrasi jalanan seperti ini, apakah kita perlu sebenarnya, ataupun sebenarnya dalam situasi yang cukup tertekan dengan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat menakutkan kita ini, kita harap mereka mungkin boleh fikir tidak mengadakan perkara-perkara seperti demonstrasi jalanan dan sebagainya. Mungkin Dr. Koo juga ada pandangan tersendiri. Ya, setakat ni saya rasa kita tidak ada bukti di mana demonstrasi jalanan yang dilakukan itu mendatangkan satu kluster dan sebagainya. Dan saya rasa yang saya ingin menekankan adalah hak untuk protes itu adalah hak yang telah dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan, hak untuk bersuara dan sebagainya. Dan saya rasa itu sepatutnya tidak menjadi satu isu. Dan kalau kita lihat dengan evidence yang kita ada, kluster-kluster yang ada adalah pada working places, factories dan sebagainya. Dan benda-benda itu masih sampai sekarang ini masih belum diselesaikan dan tidak ada cara yang mengikut SOPs dan sebagainya. Sebab kalau kita observe apa yang berlaku pada masa gerakan lawan itu, dan mereka mematuhi SOPs, ada polis yang facilitate dan sebagainya, dan saya rasa itu sepatutnya bukan jadi masalah yang besar dan dikatakan dengan hanya disebabkan COVID. Tapi sebab kalau bukan COVID pun protes jalanan ini selalu dianggap sesuatu yang negatif, dan di mana untuk suara untuk hak untuk bersuara ini sepatutnya bukan satu masalah langsung, tapi yang sepatutnya adalah ruangan sivik yang diberi kepada semua orang, termasuk dan bukannya hanya anak muda sahaja, harus dijamin dan diberikan kepada semua. Kalau sekiranya tadi kita katakan dengan lupakan persengketaan dan politicking dan sebagainya, benda-benda ni bukan benda yang baru. Dan kita juga sedar bahawa bukan saja anak muda yang rasa fed up dengan politik yang berlaku sekarang ni, tapi semua orang. Dan keadaan yang kita hadapi di Malaysia ini tidak begitu tidak begitu menyenangkan disebabkan COVID yang tinggi, ekonomi yang buruk dan sebagainya. Jadi saya rasa sekiranya mereka dapat bekerjasama dan sebagainya, mestilah sudah tentunya itu jalan yang paling baik. Tapi saya rasa sekali lagi saya ingin tekankan, parlimen itu harus bersidang. Parlimen itu harus, demokrasi berparlimen itu harus diperkasakan supaya benda-benda semua ni boleh dijamin. Dan satu contohnya tentang parti kalau kita nak kata anak muda, parti muda sampai sekarang ni masih tidak dapat approve. Jadi benda-benda macam ni saya rasa kalau kita nak katakan demokrasi itu adalah satu ruang untuk suara menentang dan suara setuju. Dan saya rasa ruang itu harus diperkasakan. Okey, ini pun satu isu yang menarik juga lah, apa yang dibangkitkan oleh Dr. Koo. Tetapi sejauh mana betul ataupun tidaknya pandangan Dr. Siva tentang apa yang disebut? Apakah kita belum cukup, kerajaan kita, negara kita belum cukup demokratik sebenarnya? Ia bergantung pada tafsiran. Apakah bentuk amalan demokrasi yang mahu kita ciptakan untuk negara kita. 2018 telah mempamer keinginan dalam kalangan pengundi sendiri untuk membawa perubahan berdasarkan kepada citra rasa yang mempamer kekuatan kepada nilai demokrasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, apakah demonstrasi itu sebenarnya memberikan kekuatan kepada amalan demokrasi atau di sebaliknya, bergantung. Tapi bagi saya dalam konteks sekarang ini, perubahan besar sudah berlaku. Bagaimana kita mahu mengiktiraf dan juga menghormati hak golongan yang mahu berdemonstrasi, dan waktu yang sama juga kita juga harus memastikan apa saja keadaan yang berlaku itu ia dilakukan dalam keadaan yang aman, keadaan yang boleh diterima, dan juga sejauh manakah ketika kita sedang berhadapan dengan pandemik ini itu boleh dijadikan sebagai asas. Kalau saya boleh lihat di sini, saya percaya walaupun ada pihak yang keluar dengan Twitternya untuk menidakkan pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri,
Kita harus melihat dari sudut kerangka perlembagaan, negara ini sebenarnya pertahankan institusi melindungi perlembagaan. Pelantikan itu adalah terasnya kepada perkara 40 dan juga 43 di dalam perlembagaan. Itu kerangka dia yang harus kita fahami sepenuhnya. Budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memastikan pada hemat baginda seorang yang mendapat majoriti, yang diyakini ada majoriti. Dalam konteks ini 114 sudah pun jelas. Jadi bagaimana kita nak menggunakan ruang yang lain, dan saya lihat ada beberapa pemimpin pembangkang sendiri menyoal kenapa mahu dipersoalkan kedudukan itu. Ada juga yang merasakan kenapa tidak menerima tawaran Tan Sri Muhyiddin untuk mereformasi Parlimen, Akta 2 penggal Perdana Menteri, Akta untuk undi 18, Akta untuk memastikan bahawa kita boleh membawa kepada Akta lompat parti dan sebagainya. Ketika itu saya rasa mungkin masa terbaik untuk lakukan reformasi Parlimen, reformasi yang saya rasakan akan membawa kepada kematangan berpolitik, amalan pendemokrasian yang jauh lebih baik, soal hak sivil dan juga good governance serta pelbagai nilai-nilai yang ada di bawah nilai tersebut. Tapi kerana memilih untuk melawan dan tidak melihat kepada tawaran tersebut, maka kini berhadapan dengan kedudukan yang sudah pun diabsahkan melalui perlembagaan. Jadi saya kalau mencelah pun sedikit Prof Siba, bila anda sebut tentang persoalan ini, anda juga menyebut di awal tadi tentang kewujudan apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan sebenarnya, dan penolakan yang dilakukan oleh parti-parti politik terhadap tawaran terakhirlah kita sebut yang diberikan oleh Perdana Menteri sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah ini menggambarkan, ada juga pandangan yang mengatakan bahawa sebenarnya parti-parti politik yang ada di negara kita ini lebih banyak dikuasai oleh perasaan ego itu sendiri, dan perasaan inilah sebenarnya yang menyekat mereka untuk membuka minda mereka, untuk membuka semangat mereka kepada sesuatu yang mungkin lebih positif dalam politik Malaysia. Ya, saya rasakan ada sebahagiannya memang terikat dengan nilai ego politik sehingga kadang-kadang membuat keputusan yang saya rasakan bercanggah dengan apa yang boleh kita lakukan. Kalaulah angka sudah tahu tidak meningkat, maka gunakan peluang untuk membawa perubahan. Tapi apa yang berlaku kita lihat seolah-olah masih lagi terikat untuk proses membeli dan juga membawa, menarik wakil rakyat. Yang saya rasakan itu harus dihentikan. Bermakna dalam konteks ini, ego politik haruslah bersifat kepada soal rasional dan praktikal, bukan lagi bersifat emosional. Bila kita emosional, penyokong kita juga emosional, ahli kita juga emosional, maka masa depan parti nak ke mana? Apakah kita mahu melihat parti yang masih lagi secara rigid terikat dengan amalan konvensional, tradisional, tidak mahu melihat perubahan-perubahan yang sedang berlaku? Bermakna saya melihat ketaksupan politik itu harus dihentikan. Ego politik harus mengambil kira perubahan-perubahan yang berlaku. Dan saya setuju kalau ada kerajaan bipartisan. Saya melihat bahawa sudah tiba masanya kerajaan perpaduan itu harus diberikan pertimbangan, bermakna adanya kabinet yang di bawah keabsahan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, waktu yang sama pertimbangkan bagaimana peranan pembangkang boleh dipertingkatkan, memberikan nilai tambah ke atas perubahan-perubahan yang boleh dilakukan. Saya tak tahu kalau boleh dibawa dalam kabinet, tetapi boleh membina satu kerangka majlis gerakan pemulihan negara yang mungkin diketuai oleh Datuk Seri Anwar sendiri, yang boleh memberikan melengkapi apa yang boleh dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi persoalan seperti itu boleh kita lihat ke arah masa depan yang lebih baik kepada negara ini. Baik, kita sebenarnya masih menghormati kebolehan yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepimpinannya juga telah pun terbukti bersama dengan PKR. Tetapi mungkin ada juga suara-suara nakal di luar sana. Prof Azizuddin yang mengatakan bahawa kalau masih lagi gagal untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, maka masanya mungkin sudah sampai. Ini bukan suara saya, bukan pandangan saya, tapi suara-suara nakal yang dimainkan dalam media sosial khususnya mengatakan bahawa mungkin PKR juga harus memikirkan secara serius untuk menjadi seorang tokoh baru yang mungkin boleh memberikan satu masa depan yang lebih cerah kepada perjuangan pembangkang, terutamanya PKR itu sendiri. Tak tahulah sejauh mana betul atau tidaknya suara-suara nakal seperti ini. Azizuddin. Ya, saya rasa memang ada banyaklah suara yang saya dengar untuk mencadangkan supaya ada nama tokoh-tokoh baru lah untuk diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri atau sebagainya. Tapi saya rasa mungkin terlalu awal lah buat masa sekarang ni.
mungkin selepas ni boleh dicadangkan kan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan yang di pihak sebelah pembangkang terutamanya PKR dan DAP kita lihat banyak tokoh-tokoh muda diketengahkan dan mereka ni sebagai pelapis kepada generasi yang akan datang lah, pimpin negara akan datang. Itu satu yang positif sebenarnya di pihak pembangkang. Cuma nak katakan sekarang ada sesuai untuk menggantikan Datuk Seri Anwar, saya rasa mungkin terlampau awal sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi dihormati dan menjadi presiden parti dan masih lagi punya pengikut yang ramai dan beliau pun merasakan beliau masih sihat dan masih boleh terus berikan khidmat mungkin itu dirasakan bahawa ada keperluan untuk beliau mengekalkan diri beliau sebagai calon Perdana Menteri. Malah sokongan calon Perdana Menteri itu disokong oleh semua juga daripada blok pembangkang ada 105 yang baru-baru ni. Jadi kalau dikatakan itu yang saya tidak pasti kerajaan perpaduan model macam mana yang ini dibentuk tapi kalau boleh dibawa masuk macam Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam juga membuat keputusan ataupun mengetuai satu agensi atau majlis untuk memastikan bahawa pelaksanaan kepada agenda ekonomi dan dan kesihatan ini dapat ditangani dengan cara tuntas saya rasa mungkin beliau juga boleh dibawa jadi maksudnya kita tidak ada dah politik ego disebutkan tadi politik ego, politik dendam, politik perlu ditinggalkan dalam masa terdekat ini sebab kita ada krisis yang ingin dihadapi. Jadi mungkin ini cara yang terbaiklah untuk mengharmonikan hubungan bukan saja intra-parti masuk dalam konteks parti Perikatan Nasional Bersama Nasional juga inter-parti maksudnya dengan parti pembangkang. Itu saya rasa yang satu yang menarik lah nak dilihat satu bentuk baru dalam politik Malaysia yang tidak ada sebelum ini dan saya setuju dengan pandangan Siva Prof Siva tadi mungkin perlu ada kontrak politik antara mereka ni supaya pastikan bahawa tumpukan pada fokus apa yang harus diberikan fokus dan nak berpolitik tunggu apa hari akan datang kita bertap baliklah jadi selesaikan isu bersama dahulu Baik, Syekawi, boleh saya tambah sikit Syekawi. Bagi saya politik perdamaian politik perdamaian, politik tengah. Politik perdamaian yang membawa ke arah kematangan dan juga politik tengah di mana kita mencari titik tengah bersama. Memanglah fahaman politik berbeza-beza tapi sejauh mana kita boleh ketepikan fahaman politik, ritual, kepercayaan, etnik, agama sekalipun demi untuk mencari satu titik meretasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Okey, Dr. Koo, kita bercakap tentang masa depan politik Malaysia lah. Kita dah pun tahu apa yang berlaku ketika ini. Kita bercakap tentang anak muda kembali semula kepada Dr. Koo. Undi 18 misalnya sekiranya dilaksanakan untuk ataupun diterima dan dilaksanakan untuk PRU yang akan datang ini. Apakah kalau itu dapat dilakukan dengan adanya undi 18 ini, apakah ianya akan berjaya memberi satu situasi ataupun senario baru kepada politik Malaysia keseluruhannya, terutamanya dalam PRU yang akan datang? Ya, saya rasa ada semua kemungkinannya. Kalau dengan undi 18, saya rasa kita harus tekankan bahawa ia bukan mungkinnya tapi seharusnya dijalankan sebab ia sudah dijanjikan. Tapi saya rasa kalau dengan adanya penglibatan lebih ramai anak muda dalam politik ini, harap-harap ia dapat memperkayakan dan memperkuasakan proses pendemokrasian yang sedang berlaku. Sebab saya rasa dalam politik Malaysia ni kita selalu bergantung kepada hanya personality. Dan kalau kita selalu bergantung kepada personality dan saya rasa budaya yang kita ada ni tidak begitu sihat. Sebab kita hanya bergantung pada contohnya ahli politik yang veteran dan sebagainya dan anak muda ini contohnya kalau kita lihat kepada masa zaman PH menteri yang muda selalu diperselekehkan. Saya rasa benda-benda itu tidak sepatutnya terjadi dan seperti yang tadi saya katakan contohnya parti anak-anak muda yang ingin mendaftar tidak dibenarkan. Saya rasa benda-benda ini seharusnya dihapuskan sebelum kita ingin memperkatakan tentang proses pendemokrasi yang lebih sihat dan meletakkan rakyat sebagai tonggak utama. Baik, Prof Siva, kembali semula kepada anda. Ini tadi pun anda menyebutlah tentang satu kedudukan yang tidak begitu kuat sebenarnya bila kita bercakap tentang siapa yang berada di atas sana, siapa yang menjadi Perdana Menteri ketika ini. Dan kalau kita lihat dalam PN sendiri bersatu ada 31 kerusi, JPS 18, PAS ada 18. Jadi kalaulah salah satu
parti politik ini merasa tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kalaulah mereka menarik diri, ini juga mungkin akan memberikan satu impak yang sekali lagi terpaksa mencari Perdana Menteri barulah dalam istilah yang paling mudah. Apakah anda menjangkakan dan mengharapkan bahawa ini tidak akan berlaku? Politik tanah air lah politik angka. Tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap, hanya kepentingan. Politik juga mempunyai serba seni kemungkinan. Bagi saya suhu ini tidak akan berhenti di sini. Bagi saya melihat apabila dengan 4 angka, dia tak memerlukan satu blok keluar. 4 orang keluar pun dah cukup untuk menggoncang kerajaan yang ada. Jadi sebab itu kita memerlukan keadaan yang benar-benar boleh berada dalam gencatan politik. Kita sukar untuk meramal, tapi saya melihat apabila kedudukan seperti ini, sudah pastilah pihak pembangkang pun merasakan mereka mempunyai bilangan yang secukupnya. Kerana bagi saya, pembangkang kursinya tidak berubah, 105 itu kekal. Yang berubah-ubah ini adalah 114 ini yang nak ke sana ke sini, yang masih mempunyai perasaan syak wasangka di antara satu sama lain. Sebab itu di awal tadi saya katakan 3 perkara yang harus diberikan tumpuan oleh Perdana Menteri baru adalah, satu, cuba untuk mantapkan Barisan Nasional supaya jalur-jalur yang ada di dalam Barisan Nasional itu teguh. Dan yang kedua adalah perkasakan Perikatan Nasional, bagaimana untuk melengkapi hubungan dengan Barisan Nasional untuk memastikan bahawa persengketaan yang pernah berlaku, permusuhan itu dapat dihentikan atas nama untuk mengatasi krisis yang sedang berlaku. Dan ketiga, kukuhkan hubungan dengan pembangkang. Pembangkang tidak boleh dilihat sebagai musuh politik, mereka adalah pesaing politik, betul. Tetapi dalam konteks sekarang ini, kita harus akui Datuk Seri Ismail Sabri pun pernah menjadi ketua pembangkang pada tahun 2019. Bermakna beliau tahu kedudukan seperti itu, bagaimana peranan itu juga dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan waktu yang sama, kita ada beberapa pemimpin, ada negarawan yang saya rasakan boleh dibawa bersama khusus untuk mengurus krisis ini. Kita ada Tun Dr. Mahathir, kita ada Datuk Seri Najib, kita ada Datuk Seri Anwar sendiri. Kenapa tidak Tan Sri Muhyiddin sekali dibawa ke semua ini kalau boleh. Tetapi itulah, kalau masing-masing boleh berjiwa besar untuk seketika ini, maka keadaan ini akan stabil dan saya percaya bolehlah bergerak untuk satu jangka masa. Tetapi time bomb itu akan sentiasa ada kerana angkanya tidak begitu besar. Baik, kita hampir di penghujung, Prof. Azizuddin. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat biasa, kita penat sebenarnya dengan situasi politik yang berlaku sekarang ini. Kita letih, ramai yang sedang mengalami pelbagai kesukaran sebenarnya. Mana lagi nak menghadapi dengan pandemik COVID-19, mana lagi dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, ramai yang hilang pekerjaan dan sebagainya, seperti apa yang anda sebut di awal tadi. Jadi harapan kita sebagai rakyat Malaysia, Prof. Azizuddin, kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri yang ke-9 ini, dan kepada Kabinet Malaysia yang akan ditubuhkan nanti. Lihatlah masalah rakyat sebenarnya, utamakan masalah rakyat. Seruan anda. Ya, saya rasa itu yang ditagih oleh rakyat, dan itu tugas yang harus dipikul oleh Datuk Ismail Sabri dan Kabinet beliau akan datang. Dan saya rasa juga dalam masa sama saya harap dia berjiwa besar dalam membuat satu bentuk perubahan yang harus dilakukan. Juga masalah yang kita hadapi sebenarnya ada juga berkaitan dengan masalah pada sistem yang kita amalkan. Kalau mungkin parti yang dah menang pada pilihan raya tidak dibenarkan lompat parti ataupun sebagainya, mungkin kita dapat mengelakkan pertukaran kerajaan yang kerap dalam tempoh ni. Sekarang ni kita dah lihat 3 kali. Jadi kita kalau ada sekarang ni boleh bekerjasama dengan pihak pembangkang untuk meluluskan rang undang-undang misalnya untuk parti anti hopping ni ataupun anti lompat parti ni boleh dilaksanakan. Jadi kalau ini boleh dilaksanakan, saya rasa kita dapat elakkan banyak kejadian yang berlaku beginilah. Dan dalam masa sama juga kita tahu bahawa walaupun Perdana Menteri telah diumumkan, tapi masih lagi perlu mendapat undi percaya di Parlimen. Itu pun satu yang ditagih. Kita tidak maulah bila dilantik Perdana Menteri tiba-tiba dalam beberapa hari sidang Parlimen kalah pula. Jadi balik kepada krisis. Saya rasa walaupun saya tak rasakan keadaan itu berlaku. Jadi dan di sinilah kalau dah lihat harmonia dalam berpolitik, masih inilah kita akan melihat. Sebab memang sebelum ini memang pernah berlaku undi percaya begini dan tidak ada masalah sebab parti yang majoriti yang memenangi. Tapi kali ini majoriti agak tipis, tapi
saya harapkanlah ada inspirasi rakyat sekarang melihat bahawa dengan pembentukan kerajaan baru ni supaya kerajaan baru dapat berkhidmat dengan rakyat yang terbaik dan seterusnya rakyat dapat rasakan khidmat kebaikan tersebutlah. Itu yang ditaja oleh rakyat. Ya. Okey, itu juga lah harapan rakyat Malaysia sebenarnya dalam mencari Malaysia yang lebih baik sebenarnya. Terima kasih kepada Prof. Dr. Siva, terima kasih kepada Prof. Dr. Azizuddin, dan tentunya terima kasih kepada Dr. Ku juga kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan sesungguhnya lah banyak yang kita sentuh dan kita harap ahli-ahli politik, termasuklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Seri Ismail Sabri Yaakob, akan memberikan perhatian yang serius kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, dan sudah pasti dia akan memberi perhatian serius, dan kita harap dia akan mencipta sesuatu yang tidak dicangkakan untuk menjadikan Malaysia ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa pesanan saya yang selalu saya sampaikan, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita masih lagi belum menang sebenarnya. Jadi patuhilah SOP yang ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi.